Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi Tuan Imam dan Tuan Bilal serta seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah, abang, kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang berahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah beri kita pada malam ini, Allah panjangkan umur kita, dapat lagi kita menikmati saat-saat Ramadan yang sangat-sangat berharga. Dan memang tiap-tiap malam kita akan dengar tazkirah Ustaz mulakan macam itulah, ya? Untuk kita mengulangkan lagi rasa syukur kita pada Allah, ingatkan lagi diri kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala cucurkan kepada kita pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tak pernah bosan untuk mendengar peringatan itu, kerana diri kita ini kalau tak diingatkan memang kita mudah lupa. Lagi-lagi pada nikmat yang memang berterusan. Nikmat yang berterusan, dia berbeza dengan nikmat yang kadang-kala kita dapat. Kita ni manusia yang lemah, kita lebih menghargai nikmat yang kadang-kala dapat, walaupun nikmat itu kecil berbanding dengan nikmat yang lama, yang kekal, walaupun nikmat itu lebih besar. Itu manusia. Ini kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab beliau Risalatul Mustarsyidin. Beliau katakan gitulah sikap manusia. Kita ni kalau nikmat itu selalu dapat, kadang kita lupa itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Tapi nikmat yang kecil kadang-kala kita dapat, kita akan syukur sangat-sangat. Tuan-tuan cuba tengok kan, nikmat duniawi yang kita dapat, katalah nikmat dapat apa, dapat kerja ke, dapat rumah ke, dapat kereta ke, semua nikmat itu sangat-sangat kita syukuri. Kita seronok sangat-sangat, kita syukur. Alhamdulillah, baguslah, syukur. Namun begitu, nikmat itu kecil berbanding dengan nikmat iman, Islam, nikmat kita dapat bernafas dan sebagainya. Kan itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang tadi itu. Kita punya syukur pada yang itu luar biasa. Pada yang kekal, yang berterusan ini kurang. Ramadan, apabila kita dah tempuh sampai malam yang ke-12 ni, maka kadang-kadang kita lupa ia adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Setiap saat itu adalah nikmat yang sangat besar, mengatasi nikmat-nikmat duniawi yang kita dapat. Maka syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala itu perlu diingatkan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang Allah tambahkan nikmatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah lagi. Jadi nikmat Ramadan ini pasti kita akan dapat tambah jika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah penceramah kita, ustaz-ustaz kita sentiasa ulang ayat tersebut. Walaupun mungkin setiap malam kita dengar, tapi kita perlu diingatkan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang ia adalah satu tajuk yang memang kalau kita tengok pada tajuknya pun kita dah tahu sebenarnya hakikat bahawasanya betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai umat baginda. Hakikat yang tak boleh nak dinafikan dan semua kita tahu. Dan semua kita beriman bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat mencintai umat baginda. Bila Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sifatkan baginda dengan beberapa sifat. Antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu kalau kita perhatikan dan menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada kita dalam pelbagai aspek. Pertamanya disebutkan di situ, telah datang kepada kalian seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, daripada kalangan kalian sendiri, di kalangan manusia juga, azizun alaihi ma anittum, rasa berat sangat ke atas baginda apa yang kalian tanggung, apa yang kalian hadapi. Ma anittum, apa yang kalian rasa susah. Nabi rasa berat. Hanya seperti seorang ibu bila melihat anaknya sakit, kan?
Ibu tu sendiri pun akan rasa berat, akan rasa susah hati dan sebagainya. Ini yang dipanggil sebagai empathy, bukan simpati semata-mata. Ada pada Nabi SAW. Bahkan Allah gunakan perkataan azizun alaihi ma'anitum. Maknanya diletakkan dulu sifat Nabi SAW itu terlebih dahulu. Rasa berat ke atas baginda, rasa susah sangat ke atas baginda, apa yang kalian tanggung. Jadi adakah ayat ini hanya terhenti pada zaman Nabi SAW sahaja? Tidak. Ayat Al-Quran secara umumnya dia merujuk kepada sepanjang zaman. Dan Nabi SAW sampai sekarang, adakah baginda akan rasa berat dengan apa yang kita tanggung? Jawapannya ya. Sebab ayat tersebut tidak mansukh. Ayat tersebut kekal sampai hari kiamat. Nabi SAW akan rasa berat. Macam mana Nabi SAW yang dah wafat 1400 tahun dulu masih lagi rasa berat ke atas apa yang kita tanggung? Kerana ada malaikat yang akan melaporkan. Memang malaikat akan laporkan, dan kita tahu Nabi-Nabi bukannya mati di dalam kubur seperti kita, kan? Hidupnya mereka di dalam kubur itu, mereka masih lagi mendapat laporan daripada para malaikat. Malaikat ada buat report, disebutkan dalam satu hadis yang sahih, amalan umat aku itu dibentangkan kepadaku, pada setiap minggu dibentangkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tahu, Nabi dapat laporan. Nabi SAW dapat laporan itu, apa kata Nabi SAW? In wajadtu fi khair, kalau aku dapati padanya kebaikan, aku akan memuji Allah. Tapi kalau aku dapati selain daripada itu, maka aku akan minta ampun daripada Allah. Maknanya apa yang kita buat, sama ada baik dan buruk, sampai juga kepada Nabi SAW. Dekat situ tu dah satu kita nampak ayat tersebut masih lagi kekal, kan? Kemudiannya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Harisun dengan arti kata sangat-sangat hendakkan kebaikan, sangat-sangat memburu kebaikan, alaikum untuk kalian semua, ke atas kalian. Nabi SAW cintanya kepada kita, nak bagi kebaikan seberapa banyak pada kita, usahakan seberapa banyak kebaikan dapat pada kita. Kemudiannya bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman itu baginda pengasih dan penyayang. Sifat ini bukan disifatkan oleh manusia macam kita, ataupun disifatkan oleh para sahabat Nabi SAW, tetapi disifatkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang mensifatkan Nabi SAW dengan sifat-sifat tersebut. Maknanya memang itu antara sifat yang paling jelas dan paling perlu untuk kita faham, yang ada pada Nabi SAW. Begitulah juga kalau kita tengok dari segi praktikalnya, memang begitulah. Apa yang Nabi SAW buat, Nabi sanggup dipulaukan, baling batu, dibaling kayu, dibaling macam-macam, diletakkan najis, dihina, dipanggil macam-macam gelaran sampai hendak dibunuh berulang kali. Semuanya itu adalah untuk memastikan agama ini sampai kepada umat baginda SAW. Cuba perhatikan bagaimana bila pagi perang Badar. Tuan-tuan, hari ini malam 12 kan, 12 Ramadan. 17 Ramadan Badar kan, 17 Ramadan peristiwa Badar. 17 Ramadan nuzul Quran, kita cuti kan. Ramai di kalangan kita tahu cuti tu je, sebab itu yang lagi penting lagi. Dulu Selangor cuti, KL tak cuti. Sekarang KL pun dah cuti juga, nuzul Quran. Bagus kita ingat tentang nuzul Quran, satu peristiwa yang sangat besar. Tapi pada hari yang sama juga, peristiwa yang juga besar, berlakunya peperangan Badar. Pada pagi peperangan Badar itu apa berlaku? Perhatikan bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan musuh-musuh. Bila berhadapan dengan musuh tak jauh kan, padang pasir kan, nampak satu sama lain. Dan nampak pula musuh yang 3 kali ganda lebih ramai daripada umat Islam. Maka apa Nabi SAW doakan? Nabi angkat tangan, sampai diriwayatkan Nabi SAW angkat tangan, lamanya angkat tangan tu sampai jatuh selendang yang ada pada bahu baginda SAW. Apa yang Nabi SAW sebutkan ataupun doakan, Allahumma intuhlik hadhil isabah, ya Allah, kalau engkau binasakan kumpulan ini di kalangan minal mu'minin, di kalangan orang yang beriman, maka engkau tidak akan disembah lagi selepas ini. Engkau tidak akan disembah selepas ini. Lam tu'bad, engkau tidak akan lagi disembah. Bila tak disembah ni maksudnya apa? Bukannya maksudnya Nabi SAW risaukan tentang diri baginda, bukannya risaukan aku kena bunuh habislah, tak. Bukan juga fikirkan nanti orang semua kena bunuh, tak.
tapi memikirkan tentang nanti cahaya hidayah tak dapat lagi dah kepada umat masyarakat ataupun manusia selepas daripada itu tak dapat menyembah Allah Ta'ala sebab dibinasakan semua. Sampai Sayyidina Abu Bakar datang belakang Nabi SAW lalu menepuk baginda SAW dan mengatakan cukuplah kafat, cukuplah engkau wahai Rasulullah, cukuplah. Hanya kesian kepada Nabi SAW, berdoa merintih ulang lagi, ulang sampai Sayyidina Abu Bakar tak sanggup tengok. Sayyidina Abu Bakar kan teman dari kecil sampai dah umur 50-an tu waktu tu. Perang Badar berlaku waktu tu Nabi SAW umur dah 55 tahun. Jadi daripada kecil sampai 55 tahun kan, maknanya kawan yang sangat rapat. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak sanggup nak tengok Nabi SAW berdoa begitu sekali. Peristiwa ini bukan satu kali berlaku, bahkan banyak kali Nabi SAW berdoa merintih untuk kita. Begitu jugalah apabila turunnya ayat Al-Quran menceritakan tentang bila Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap tentang pengikut-pengikutnya yang mensyirikkan Allah Ta'ala ataupun umatnya yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan kemudiannya cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang apabila Nabi Isa menyatakan tentang umatnya, Nabi Isa mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalaulah engkau memberi azab kepada mereka, sesungguhnya mereka itulah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, engkau adalah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Hakim, iaitu bijaksana. Kita tengok ayat ini, Nabi SAW bila dengar ayat ni lain dengan kita. Kita baca juga ayat ni tapi kita tak peduli. Kita dengar imam kita baca ayat ni, kita fikir orang depan ni apa katnya. Langsung tak ada apa-apa rasa pada kita. Beza dengan Nabi SAW bila dengar saja ayat ini, bila membaca ayat ini, baginda sedih. Baginda terus mengatakan dalam riwayatnya, Nabi SAW terus mengatakan Allahumma ummati, angkat tangan baginda, farafa'a yadayhi, baginda mengangkat tangan, lalu baginda mengatakan Allahumma ummati, Allahumma ummati, lalu baginda menangis terisak-isak, tak berhenti-berhenti memikirkan tentang umat baginda. Bila Nabi Ibrahim mengatakan tentang umat baginda ada yang mensyirikkan Allah Ta'ala, baginda komplain ataupun mengadu kepada Allah SWT. Layaklah mengadu kepada Allah SWT. Nabi Isa mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kalau engkau azabkan mereka, mereka tu memang hamba engkau layak untuk mengazabkan mereka. Kalau engkau ampunkan mereka, engkau memang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini kata Nabi Isa AS. Tapi bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi SAW baca begitu, maka Nabi tak tahan, tak sanggup. Sebab memikirkan tentang umat Nabi SAW. Nabi sebut Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah umatku, umatku, umatku. Menangislah, berulang kali menangis, tak berhenti-berhenti, sampailah Allah Ta'ala mengarahkan Jibril untuk turun bertanya kepada Nabi SAW, walaupun Allah Maha mengetahui apa sebabnya baginda menangis. Lalu Jibril pun bertanya kepada Nabi SAW, dan sampailah turunlah perintah daripada Allah memberitahu kepada Nabi SAW, kami akan memberikan kepada engkau sehinggalah engkau redha. Antaranya yang dimaksudkan di situ adalah syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Tuan-tuan bayangkan juga bagaimana para Nabi yang mendapat doa-doa yang mustajab, satu doa yang makbul di atas muka bumi ini, mereka semua mendoakan. Tapi Nabi SAW menyimpan doa tersebut pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umat. Satu doa yang mustajab, Nabi reserve untuk hari akhirat, bukan di dunia. Sebab apa? Untuk umat baginda SAW, untuk mendapat syafaat. Maksudnya kasih Nabi SAW ini bukan semata-mata di dunia, tapi kasih yang tidak bersempadan sampai ke akhirat. Kita di akhirat nanti Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Apa dia? Pada hari yang manusia akan lari, yauma yafirrul mar'u, manusia akan lari daripada saudara dia sendiri, daripada mak dia sendiri, daripada anak dia sendiri, semua dia akan lari. Semua dia akan lari, daripada pasangan dia, semua dia akan lari. Manusia akan lari. Tuan-tuan, kita kan secara logiknya, kalau kita takut sesuatu, kita akan lari ke arah orang yang kita sayang, orang yang paling sayang kita.
Waktu kita suka, kita lari ke arah orang yang kita sayang. Waktu kita takut, kita akan lari kepada orang yang sayang kita. Dia lain. Kalau orang yang sama lah yang kita sayang dan menyayangi kita, alhamdulillah. Tapi kalau lah seseorang tu dia tahu, contohlah mak dia paling sayang dia akan lari kepada mak dia. Bila dia takut lari kepada mak dia. Sebab dia tahu mak dia paling sayang pada dia. Tapi di hari akhirat, Allah Ta'ala kata manusia akan lari hatta daripada mak dia sendiri. Min kan, daripada mak pun kita akan lari. Kenapa kita lari daripada mak kita? Sebab kita tak sanggup. Kita takut nanti mak kita pula minta macam-macam. Kita tak tahu macam mana pula kita sendiri. So kita lebih fikirkan diri kita berbanding dengan mak kita sendiri. Tapi bayangkan kasih sayang seorang ibu yang memang kita kata tak bertepi tu, yang memang sangat-sangat dahsyat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu pun dekat pada masyarakat akan lari. Seseorang akan lari, mak akan lari daripada anak, anak akan lari daripada mak, bapa, adik-beradik, kawan baik dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tak begitu. Manusia yang akan mencari baginda. Sebab baginda punya kasih sayang tu tak bertepi. Memang betul-betul tak bersempadan. Bukan dunia sahaja, bahkan akhirat. Syafaat daripada baginda SAW itulah yang kita harapkan sangat-sangat, yang kita perlukan sangat-sangat. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, nak cerita tentang sayangnya Nabi SAW pada kita memang takkan habis. Tapi tanya pada diri kita, Nabi SAW yang kalau tak sayang kita pun, baginda dah jadi kekasih Allah. Sebenarnya baginda tak perlu pun sayang kita. Dah jadi kekasih Allah, nak apa lagi kasih sayang kita manusia biasa yang banyak dosa, yang hina ni? Kalau ikutkan logik akal kita kan, Nabi tak payah sayang kita pun tak apa dah. Dah jadi kekasih Allah, dah lah. Itu segala-galanya. Kekasih Allah, Habibullah. Nak apa lagi? Tapi tetap Nabi sayang kita sangat-sangat. Jadi kalau kita tak membalas cinta Nabi SAW, kita lah orang yang paling rugi dan orang yang paling teruk sekali lah. Bukan kacang lupakan kulit lagi lah ni, memang lagi teruk lagi daripada tu. Sebab yang mencintai kita itu dah dapat cinta segala-galanya, tapi tetap mencintai kita. Jadi dan kita pula yang memerlukan cinta baginda. Baginda tak perlu pun cinta kita sebenarnya. Kita tak doakan baginda, kita tak selawat pada baginda, baginda tak rugi pun. Dah jadi kekasih Allah, nak rugi apa? Kita tak selawat pada baginda. Ni lepas main tarawih ni kan 2 rakaat 4 rakaat kita berselawat. Baginda tak rugi pun kalau kita tak selawat. Bila Bilal baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun sallallahu sallam alaihi. Ada sebahagian kita malah diam je. Bila nak sembahyang pula ni kan, macam tu je dalam hati. Ataupun fikir macam-macam, mulut tak nak bergerak langsung. Ada Nabi rugi? Nabi tak rugi langsung. Nabi SAW tak rugi langsung kita tak selawat pada baginda. Tapi kita lah yang rugi kan. Kita yang rugi bila kita tak selawat pada baginda. Jadi patah balik pada diri kita sendiri. Nabi cinta kita tu dah confirm dah, tapi kita punya kecintaan kepada baginda tu macam mana? Dan adakah kita buat benda yang membanggakan Nabi SAW ataupun tidak? Siang dan malam kita ni, apa yang kita buat ni agak-agak Nabi bangga. Saya kadang-kadang sedih bila tengok dekat Facebook, Instagram, kat Twitter, tengok macam mana manusia bergaduh, berkelahi, maki hamun, mencarut dan macam-macam. Kadang kita fikirkan Nabi SAW kalau tengok ni, Nabi tak sedih. Nabi yang sayang pada kita, kita buat benda yang menyedihkan baginda. Mak kita sayang pada kita, kita tak sanggup nak buat benda yang menyebabkan dia sedih. Kawan kita, bukan kata mak tu memang dah segala-galanya lah. Kawan yang sayang kita pun, kita tak sanggup buat dia sedih. Itu baru kawan. Ini kan pula mak bapak kita. Ini kan pula Nabi SAW. Tapi itulah yang kita buat saban hari. Benda-benda yang menyebabkan baginda sedih. Kita berkelahi tak habis-habis. Orang Islam sama orang Islam, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Orang Islam sama orang Islam juga saling bergaduh tak habis-habis dah. Ramadan macam tak dikurang pun. Mood tu tak kurang Ramadan ni. Tetap nak berkelahi, tetap nak bergaduh, tetap nak bertingkah, tetap nak maki hamun, tetaplah dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang kesat dan sebagainya. Tak puas hati pasal SOP, maki hamun. Tak puas hati pasal tak dapat masuk masjid, maki hamun. Tak puas hati pasal tu pasal ni, maki hamun. Tak puas hati pasal orang lain kena saman, maki hamun. Maki hamun tu agak-agaknya kita dapat pahala ke bulan Ramadan?
Itu yang kita perlu tanya. Dan adakah Nabi SAW akan berbangga? Bukan bermakna saya kata orang Islam kena duduk diam, dia biar je lah, kena tindas. Tidak. Tetapi adakah itu caranya? Memaki hama, bercakap buruk dan sebagainya. Jadi kita tanya balik pada diri kita, Ramadan kita kali ini benar-benarkah menjadikan kita umat yang benar-benar dibanggakan oleh Nabi SAW ataupun tidak? Betul, kita tahu kita boleh berbangga dengan Nabi SAW. Kita tahu baginda mencintai kita, betul. Tapi adakah kita membuat baginda gembira ataupun kita membuat baginda sedih selalu? Ini adalah soalan yang selalu kita kena tanya pada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, solat tarawih kejap lagi. Bila kita selang 2 rakaat, kita berselawat. Selawatlah kita sungguh-sungguh, selawat selaku umat yang menghargai kasih baginda SAW kepada kita. Selawat seorang umat yang memang benar-benar ingin membalas cinta baginda SAW. Selawat seorang umat yang ingin cinta itu menjadikan dia, melayakkan dia untuk bersama dengan baginda SAW di padang mahsyar nanti. Bila kita berselawat begitu, mudah-mudahan kita ingat, kita rindu kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan nanti hari akhirat kita dapat bangkit bersama baginda, dapat minum daripada telaga baginda SAW, dapat syafaat baginda SAW, dan dapat masuk syurga bersama dengan baginda SAW. Itu yang kita nak sangat-sangat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, banyakkan berselawat, bukan saja selepas tarawih, tapi bila-bila masa saja, dan buat apa-apa saja perbuatan yang menyebabkan baginda SAW bangga dengan kita, gembira dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapat nikmat Ramadan seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan menghidupkan siang-siang bulan Ramadan dengan aktiviti yang berfaedah yang mendatangkan pahala kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memurniakan kita taufik agar kita dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baik ibadah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan dapat membaca Al-Quran, dapat bersedekah, dapat beriktikaf, dapat buat segala kebaikan pada bulan Ramadan. Moga-moga Allah memurniakan kita menjadi hamba yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf saya tak dapat sembang tarawih bersama dengan tuan-tuan sebab ada satu lagi tazkirah yang disusun oleh pihak jurukuasa. Jadi saya akan terus bergegas ke tempat yang satu lagi insya-Allah. Tapi saya ada jemaah tarawih yang menunggu saya juga, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi jangan risau, tarawih tetap buat jemaah insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nakfa kulla syarr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.